Macam contoh muzium-muzium yang lama, golongan remaja kurang minat tentang muzium yang lama. Macam bangunan bersejarah tu diorang kurang minat. Pada sekolah, diorang tak dekatkan lagi dengan apa itu warisan. So, diorang tak ada minat dalam diri diorang untuk melihat bangunan-bangunan yang warisan itu penting untuk dijaga dan untuk memelihara. Rumah saya itu sendiri, saya buat bila masuk je dalam tu, kita sudah melalui satu sempadan masa. Kita masuk satu masa 300 tahun. Jarum emas letak di para, letak di dalam talam suasa. Melayu terkenal di Nusantara, kaya dengan warisan budaya. Terengganu Darul Iman mempunyai keunikan yang tersendiri. Ianya tempat di mana kelahiran ramai tokoh Islam dan legasi ulama Nusantara. Bukan itu sahaja, negeri ini turut terkenal dengan seni ukirannya. Hal ini kerana Sultan pada ketika itu amat menggalakkan perkembangan seni dan pencapaian seni di Terengganu pada ketika itu berada pada tahap yang sangat tinggi. Siapa yang tidak kenal adik guru kraf negara Nurhaiza Nordin ataupun panggilan mesranya Abija. Seorang pengukir ukiran halus yang terkenal hampir 40 tahun yang berasal dari Besut Terengganu. Kehebatan beliau amat membanggakan sehingga mendapat gelaran Tokoh Kraf Negara bagi tahun 2022. Sebagai seorang pengukir, memanglah idea itu berkisar pada nama-nama yang masa saya nak letak nama Bakar Wali itu, saya mestilah mengambil daripada apa yang saya pelajari, motif-motif kan. Dan jadi saya pilih Bakar Wali kerana dia adalah bunga yang unik, dia berkembang pada waktu malam, tepat pada pukul 12 malam, dan dia unik dan sangat misteri. Jadi bila saya pun seorang yang suka apa dipanggil cabaran kan, ataupun saya pun belajar pun banyak, bukan daripada alam nyata, tetapi kita ada pemikiran, bayangan ataupun impian kan. Jadi itu semua daripada apa yang kita impi. Contohnya 100 benda yang kita impi, cuma dapat nyatakan satu atau dua, itu pun dah kira satu kejayaan. Apa yang dibuat oleh saudara Nurhaiza adalah dia menggabungkan beberapa binaan tradisional, rumah-rumah Melayu Pantai Timur, rumah Terengganu dan sebagainya, ke dalam sebuah kompleks dan digubah supaya dia memperkayakan lagi dari segi penampilannya dan berada pada setting yang menarik. Bakar Wali Sari Warisan ini merupakan satu khazanah, satu warisan bukan saja di negeri Terengganu dan juga Pantai Timur, tetapi untuk negara kita. Saya melihat dia sebagai satu boleh menjadi sebuah makmal kajian untuk bukan sahaja pengkaji tentang warisan ketara, tetapi juga warisan tidak ketara.
Contohnya dari segi aspek falsafah di sebalik pembinaan, motif-motif yang digunakan dan juga teknologi yang digunakan. Ini boleh membantu dalam pembelajaran ilmu warisan itu secara keseluruhannya. Selain membuat ukiran kayu, Nurhaiza Nordin juga ada menulis buku yang bertajuk Spirit of Wood, The Art of Malay Wood Carving yang diterbitkan pada tahun 2003. Usaha beliau untuk menghidupkan seni ukiran di serata dunia diteruskan dengan mengadakan pameran Spirit of Wood di Singapura pada tahun 2003 dan di Muzium Terengganu pada tahun 2005. Motif yang mencabar kiranya motif yang ukiran 4 lapis yang banyak kita bawa supaya orang kenal lah. Motif tu motif daripada bunga Tunjang Bakar Wali, ialah bunga-bunga yang ukiran 4 lapis dan unik lah ukiran tu. Ukiran 4 lapis ni tidak sama yang kita tengok ukiran macam biasa. Dia ada macam karya lah. Satu dalam karya tu kiranya orang kenal, oh ni ukiran daripada Tunjang Bakar Wali. Ukiran tu daripada Abejah, daripada olahan sendiri. Jadi kita hanya buat saja. Jadi bunga-bunga tu sangat susah sikit lah nak hasilkan. Kiranya dalam satu hari tu mungkin selau daun boleh ukir. Tidak, kalau ukiran biasa tu mungkin kita boleh buat dalam sehari, kita boleh satu panel, satu kaki. Tapi yang ni, selau daun tu mungkin ambil masa sehari boleh untuk siap. Untuk memainkan bunga tu lebih cantik lah. Sebenarnya saya tidak merancang, saya tidak design daripada awal. Sebenarnya saya dapat rumah yang pertama yang sebelah kanan masuk tu, yang kita nampak satu tu kan, yang dia macam dia satu je kan, dia tidak bersambung dengan bahagian lain. Sebelah kanan masuk, saya dapat satu tu, dan tapak sebenarnya yang asal di tapak rumah yang kita lihat sekarang ni di sebelah kanan, itu tapaknya. Dan sebenarnya rumah saya itu sendiri saya buat bila masuk je dalam tu, kita sudah melalui satu sempadan masa. Kita masuk satu masa 300 tahun dulu. Itu yang saya saya rancang supaya kita masuk dalam satu suasana yang dulu, suasana yang, sebab saya suka berkhayal, berfikir seorang pengukir ni zaman kegemilangannya 200-300 tahun dulu. Jadi saya cuba nak duduk dalam era tu. Jadi saya terpaksa create satu suasana. Bila masuk dalam tu, kita dah tak ingat macam kita dipanggil melalui tunnel ya, macam dia panggil apa, kita masuk dalam satu ruang ya, ruang lain, ruang impian kita. Saya nak pergi ke Thailand sebab saya rasa pembangunan kat sana lebih tradisional berbanding kat sini untuk berbanding di Malaysia. Sebab pembangunan di Malaysia kalau sudah terlalu lama dengan kesimpan, mereka mesti membuat sedikit pembaruan ataupun untuk mengekalkan something yang relevan pada khazanah kat Malaysia. Hamba suka negara Turki. Sebabnya negara dia beza, macam-macam beza, unik, dah berbeza dari bagusnya je. Sebab kawan minat belajar dengan desain-desain baru. Dia setahun demi tahun, dia kerana panggil desain dia berbeza-beza. Pada yang aku tahu pasal kekurangan warisan di Malaysia ni, diorang tak mendedahkan bangunan warisan ni kepada golongan remaja. Macam contoh muzium-muzium yang lama, golongan remaja kurang minat tentang muzium yang lama. Macam bangunan bersejarah tu diorang kurang minat. Pada pendapat aku rasa negara yang aku nak sangat nak lawat ataupun pergilah, contohnya macam dekat Paris. Sebab Paris kan dia ada Eiffel Tower. So bagi aku tempat tu menarik untuk pasangan-pasangan yang sedang bercinta ataupun keluarga mungkin. Jadi kat Malaysia tak ada bangunan macam tu. Keunikan seni dalam tatapan. Untuk menghasilkan karya seni memerlukan jiwa yang bersih agar hasilnya dapat memukau sesiapa sahaja yang melihat keindahannya dapat bertahan lama.
Okey, selama untuk belajar ni ambil masa lama sikit lah untuk bagi faham daripada motif bunga, lepas tu praktis melukis. Lepas pada praktis melukis, baru kita buat olahan motif bunga apa semua tu, baru buat di ukiran kayu. Jadi permulaan ni banyak kena motif-motif bunga lah untuk mahir untuk daripada mengukir. Membina pintu gerbang lain dengan menggunakan simen, menggunakan simen, dan saya letakkan yang ada sekarang tu, saya letakkan ukiran pada bahagian atas, ya. Sebab itu ukiran tu macam wajib lah kalau untuk satu pintu gerbang, ya. Saya nampak simple tetapi mengekalkan ciri-ciri tradisional Melayu tu dalam bentuk yang kita lihat ada kepala, ya. Ada juga orang panggil gunungan. Dan pintu gerbang tu sendiri kalau diterjemahkan, ya, dia bentuk dalam bentuk manusia. Kalau kita tengok daripada jauh kan, dia ada kepala, dia ada bau, dia ada badan, dan kebanyakan bunga ataupun motif-motif kita letak pada bahagian atas, atas dia. Hasil kerja keras beliau, maka lahirlah syarikat Seni Ukir Bakawali, Bakawali House of Art, Tunjang Bakawali dan Nurhaiza Nordin Gallery. Bagi pendapat saya, ya, dia mampu menarik minat golongan remaja, golongan muda, terutama dari segi motif dan juga keindahan estetik itu sendiri. Kalau saya percaya kalau kita dedahkan kepada golongan remaja, golongan muda, mereka boleh tertarik, boleh menilai dan juga dari segi estetiknya juga, tak perlu dari segi falsafah seperti dia, cuma dengan melihat secara luaran itu pun dah saya rasa boleh menarik minat golongan muda untuk lebih mendekati warisan budaya kita. Apa yang kita lakukan pada ini adalah perkara yang penting. Apa yang kita buat ini dengan memberikan mereka peluang untuk melihat di sebalik kebijaksanaan, kita sebut kearifan tempatan, selalu kita dengar tentang local genius, kearifan tempatan. Perkara-perkara seperti inilah yang patut didedahkan kepada generasi muda supaya mereka tidak melihat hanya di barat sahaja kebijaksanaan itu ada. Maksudnya di tempat mereka sendiri telah pun berkembang pengetahuan, kebijaksanaan untuk survivability, untuk kehidupan. Sebab itu kita kata tentang kebudayaan daripada apa yang dibuat oleh nenek moyang kita pada masa dahulu sehinggalah sekarang. Jadi mereka ini adalah generasi penyambung. Diharap dengan projek seperti ini, usaha untuk pelestarian warisan ataupun pemeliharaan warisan ini akan terus mendapat sambutan daripada generasi muda, insya-Allah. Bakawali Sari Warisan adalah satu bangunan yang memiliki nilai estetika yang tinggi, termasuklah daripada segi reka bentuknya dan seni ukirannya. Dan Bakawali Sari Warisan ni boleh jadikan salah satu monumen yang dapat mengekalkan warisan negara. Dalam pandangan Kira sendiri, Kira macam lebih tertarik untuk mengetahui berkenaan dengan Bakawali Sari Warisan tu lah. Sebab kalau kita tengok daripada luar saja, dia dah macam nampak unik dan klasik. So kita boleh anggap bahawa Bakawali Sari Warisan tu ada seni bina yang tersendiri dengan sejarah dia lah. Macam sebab benda tu dah lama terbina. So walaupun dia sekarang dah dijadikan sebagai muzium, benda tu macam okey lah untuk kita mempelajarinya lagi. Bila kita masuk, kita tengok, sebab kita orang Melayu, dia tidak banyak menggunakan motif bunga. Sebab orang Melayu dia sangat sederhana. Konsep orang Melayu ialah sederhana. Jadi bila kita pergi ke bahagian dapur, ada sedikit ukiran di atas sinki tu, ada atas sikit. Jadi saya main ke benda-benda yang unik. Benda cantik ni dia tidak banyak, dia tidak boleh dia sangat unik, dia sangat special. Jadi kalau special, kita nak letak. Dia cari tempat-tempat yang tumpuan. Itu orang Melayu. Kita banyak kita tak tahu, banyak kita tak belajar. Tapi bila saya belajar ukiran kayu, bagaimana ukiran-ukiran diletakkan pada tempat-tempat yang strategik, tempat-tempat yang penting. Macam mana tempat yang penting itu? Jadi di situ kita kena belajar. Jadi dia
tempat fokus point orang kata ya. Sejak ribuan tahun dahulu, seni bina Melayu melambangkan intipati kemajuan teknologi, ketinggian nilai seni serta mempunyai acuan corak tersendiri. Maka disebabkan itulah seni ukiran dan pertukangan bangsa Melayu cukup terkenal di seantero dunia. Selain daripada itu, apa yang penting juga adalah adik guru Nurhaiza ini, dia memberi suntikan, memperindahkan lagi tentang apa yang telah ada tadi itu dengan menggunakan kemahiran beliau. Dan kita tahu beliau seorang yang sangat mahir dan menjadi rujukan yang penting di dalam ukiran Melayu tradisional. Dan kalau kita lihat, terdapat penataan-penataan dalam bentuk ragam hias, dalam bentuk seni ukiran pada rumah tersebut. Di dalam reka bentuk rumah tradisional Melayu, kita boleh lihat dari segi gaya bagaimana penataan tadi ini. Di bahagian mana yang wajar diletakkan ukiran. Kalau tengok di mana elemen-elemen seperti penggunaan dinding janda berhias dan sebagainya, itu perkara-perkara inilah adalah sangat penting untuk dipahami dan dipelajari oleh generasi muda. Motif tu ia kena faham lebih pada 10 motif. Motif-motif yang lama lah, bukan motif-motif yang kita buat lah. Kalau tidak kita kira motif yang lama kita untuk sebagai rujukan lah. Jadi motif tu untuk sebagai kita buat tiru lah balik. Jadi olahan kita sendiri. Ada setiap motif tu ada maksud lah. Semua yang melibatkan daripada agama yang ada. Banyaklah kiranya bagi salam motif yang macam maksud bagi salam sejahtera apa semua tu ya ada semua. Jadi atas kita buat kalau di pita gerbang apa semua tu ada motif yang salam sejahtera kira motif yang menyambut orang datang situ. Masalah utama ialah keuangan lah kan. Sebab tu dia memakan masa selama 1 dekad 10 tahun ya. Kerana bila saya kesuntukan keuangan maka saya stop. Jadi tunggu dapat baru saya sambung. Jadi itu masalah utama. Dunia itulah masalah dia. Masalahnya keuangan lah. Jadi tapi kerana kesungguhan saya untuk menzahirkan rumah tu, compound tu jadi kenyataan, maka saya mengumpulkan uang hanya untuk membina rumah tu ya. Dan masalah lain ialah bila kita plan secara tidak mengikut plan yang betul dan sebagainya, maka itu plan tu mengikut apa yang saya nak, maka banyak juga pertukaran yang sepaksa kena lakukan, dah buat tapi rasa tak sesuai, kita buka balik. Itu antaranya lah, sebab kita nakkan supaya benda tu perfect mengikut kehendak kita, bukan perfect dalam konsep architecture, bukan, tapi kita yang nak macam tu. Cabaran lain ialah tukang yang mahir tu kurang. Kita tak ada tukang, sebab tukang ni perlu tukang yang dia berminat untuk buat benda tu, walaupun dia tidak ada kemahiran dalam tu, tapi dia nak belajar. Sebab rumah ni mudah kerana bukan kita membina rumah yang baru, kita dipanggil dismantle, yang buka dan pasang balik. Maka tukang-tukang itu dia belajar daripada apa yang dia buat. Masa dibuka tu, di situ dia belajar, dia tengok oh ini penyambungan macam ni ya. Jadi dia kena tanda elok-elok, sebab masa dibuka ditapak di hol Terengganu, dia tak jadi rumah dah. Bila kita buka dia jadi kepingan-kepingan kayu. Okey, harapan saya ni untuk generasi akan datang supaya benda ni tidak pupus lah. Menarik minat yang pada generasi akan datang ni seperti pameran, lepas tu benda-benda yang ukiran ni sentiasa ada di mana-mana. Contohnya di cyborg,
atau di rumah-rumah. Sekarang ni ramai yang tidak ambil tahu pasal-pasal ukiran ni. Jadi yang itulah untuk macam contohnya kalau generasi akan datang ni dia nak narik minat, dia kena tengok pada yang lama lah tu. Sentiasa pergi ke museum tu. Jadi kalau kita sedang melihat tentang potensi dan kepentingan institusi seperti ini, Bakal Wali Warisan ini, tentulah saya berharap agar ia terus kekal ada, terjaga dalam keadaan yang terus berkembang sebagai salah satu platform di dalam pendidikan, khususnya dalam bidang warisan dan budaya. Saya adalah dokumentari ini akan menjadi satu rujukan kepada generasi yang akan datang yang mungkin tidak dapat melihat sendiri keindahan Bakal Wali, tetapi dapat sedikit sebanyak mempelajari tentang kesenian, tentang kehalusan, tentang ketinggian peradaban dan falsafah Melayu dahulu melalui seni bina Bakal Wali ini sendiri. InsyaAllah mungkin satu hari nanti kita boleh melihat bangunan ini di tempat yang baru jika diizinkan, dan daripada situ kita boleh melihat dengan dekat dan dengan mata kasar kita sendiri tentang Bakal Wali. Tapi buat sementara itu, saya rasa dokumentari ini boleh memberi sedikit gambaran, sedikit pengetahuan tentang kehebatan seni bina dahulu yang patut menjadi kebanggaan kita dan juga menjadi satu warisan kepada anak cucu kita. Harapan saya untuk rumah tu sendiri, memanglah itu kira baby saya lah rumah tu. Daripada 1994 sampai 2022 saya menatang dia supaya menjadi sebegitu rupa, dan saya menggunakan, saya pun alhamdulillah lah menggunakan secara rumah tu sebagai tempat tumpuan berkongsi dengan masyarakat dan sesuatu apa-apa pun yang berlaku di atas dunia dia ada pengakhiran. Jadi saya telah menjaga rumah tu selama 18 tahun. Jadi mungkin satu hari saya akan melepaskan juga rumah tu kepada sesiapa yang berniat macam saya juga dulu. Semasa saya muda, semasa saya mempunyai peruntukan untuk menjaga rumah tu. Jadi satu hari saya akan melepaskan di atas sebab-sebab tertentu, mungkin tidak boleh menjaga lagi. Sebab rumah tu perlu dijaga setiap masa. Setiap inci rumah tu perlu dijaga. Jadi orang yang menjaga tu perlulah orang yang sayang akan struktur bangunan itu sendiri dan juga sejarah bangunan itu sendiri. Jadi mungkin satu hari sampai masa rumah tu akan dijaga oleh orang lain yang berkemampuan, dan selepas tu orang itu pun akan lepaskan kepada orang lain. Dan yang penting rumah itu ataupun artifak di dalam itu perlu dijaga oleh seorang yang bertanggungjawab, yang untuk menjaga warisan itu sendiri. Itulah harapan saya, dan dalam masa yang sama saya telah berkongsi banyak perkara-perkara di atas rumah tersebut, dan saya percaya ramai orang telah mendapat banyak ilmu daripada rumah itu sendiri, baik isinya, baik struktur bangunan itu sendiri, dan perlu injek rohnya ke dalam. Apa dia roh tu? Roh tu adalah aktiviti yang perlu, yang sentiasa ataupun saban minggu, saban bulan, saban hari perlu diadakan aktiviti-aktiviti itu. Baik dengan apa cara sekalipun. Jangan jadikan dia sebagai senyap yang tidak dijadi macam kata gajah putih senyap kat situ. Itu perlukan. Tapi kita adalah individu yang tidak berkemampuan, tetapi kita cuba dengan beberapa cara boleh kongsi dengan NGO lain untuk menghidupkan dengan apa cara sekalipun, buat
buat event, buat majlis-majlis tertentu, buat apa-apa yang boleh menghidupkan tempat itu. Itulah harapan saya ke atas rumah yang saya dirikan itu. Ilham dan inspirasi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, manakala wahyu diturunkan kepada para nabi dan rasul. Namun segala keindahan, keagungan dan kemegahan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bunga layu di dalam taman, kering rapuh si bunga melati, warisan Melayu ditinggal jangan, menjadi utuh di dalam hati.